Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anissa Duhalas dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 3 November 2020. Perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Sebanyak 503 kes baru direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kini 16,195. Angka korban meningkat kepada 119 selepas 2 kematian dicatatkan di Kota Kinabalu dan Sandakan. Seramai 3,155 pesakit sedang menerima rawatan melibatkan 698 pesakit di hospital dan 2,457 pesakit di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 risiko rendah PKRC. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam sidang media memaklumkan bilangan pesakit COVID-19 dalam unit rawatan rapi ICU seramai 76 orang, manakala 23 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Terdapat satu kluster baru di daerah Tawau iaitu kluster Pusat Tahanan Sementara PTS Tawau mencatatkan sebanyak 104 kes hasil saringan tahanan yang dilaksanakan di pusat tahanan berkenaan. Manakala jumlah keseluruhan katil di Hospital COVID-19 dan PKRC kekal 8,296 katil. Sementara kadar penggunaan katil keseluruhan ialah 38.03%. Dalam pada itu, Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan II memaklumkan sehingga semalam, jumlah kumulatif 125,847 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahilmi Yahya, sebanyak 8,159 bantuan bakul makanan diagihkan semalam di 13 daerah di Sabah. Daerah-daerah yang menerima bakul makanan tersebut ialah Sempurna 4,598 bakul, Sandakan 2,084, Tuaran 913, Kunak 150, Ranau 145, Nabawan 81, Kinabatangan 60, Lahad Datu 40, Papar 36, Tongod 20, Kota Kinabalu 15, Telupit 10 dan Putatan 7 bakul makanan. Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Masidi memaklumkan sebanyak 64 sekatan jalan raya SJR dilaksanakan di 64 lokasi di seluruh Sabah semalam. Menurut Datuk Masidi, ia melibatkan pemeriksaan 35,995 kenderaan, manakala 47 kompaun dikeluarkan kerana melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Sementara 94 hebahan melalui kereta peronda PDRM telah dilaksanakan. Selain itu, penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Sabah oleh pasukan polis marin, melibatkan 48 pemeriksaan di kawasan pantai timur dan 26 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Manakala hebahan umum Info on Wheels Jabatan Penerangan Sabah dilaksanakan di 159 lokasi di 20 daerah. Secara keseluruhan, kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB di negeri Sabah pada 96.5%. Kementerian Kesihatan KKM dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sentiasa melaksanakan pemantauan teliti untuk memastikan bekalan peralatan perlindungan peribadi PPE mencukupi untuk para petugas kesihatan selain mengagihkannya mengikut keperluan semasa. Pengarah JKNS Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataannya memaklumkan mobilisasi PPE daripada fasiliti yang mempunyai lebihan kuantiti juga dilakukan bagi menampung keperluan fasiliti yang lebih mendesak. Jelasnya KKM telah mengeluarkan garis panduan bagi memastikan penggunaan PPE sesuai dengan tugas yang perlu dilaksanakan serta pemakaian PPE dengan cara yang betul untuk mengelakkan pembaziran. Menerusi semakan terkini, bekalan PPE di Sabah boleh bertahan selama 29 hari sehingga 97 hari bergantung kepada jenis PPE. Ia sekaligus menafikan dakwaan mengatakan petugas kesihatan di pedalaman terpaksa membeli PPE menggunakan wang sendiri seperti dilaporkan sebuah portal berita semalam. Dalam pada itu, Datuk Dr. Christina berkata, KKM telah menyalurkan peruntukan khas RM25 juta bagi pembelian PPE di Sabah. Daripada jumlah itu, JKNS telah menggunakan RM18 juta bagi mendapatkan perolehan tambahan bekalan PPE secara berpusat. Beliau berkata peruntukan selebihnya iaitu RM7 juta telah diturunkan kepada semua hospital dan pejabat kesihatan untuk perolehan PPE di peringkat daerah.
Individu, persatuan dan badan bukan kerajaan NGO diingatkan agar mendapatkan kelulusan Pusat Gerakan Bencana Daerah untuk mengagihkan bantuan di daerah tuaran. NGO juga perlu membuat ujian calitan 3 hari sebelum memasuki kawasan zon merah khususnya tuaran. Kehadiran saya ini hari untuk memastikan bahawasanya di dalam agihan, apa-apa juga agihan bantuan apa semua ni mematuhi SOP. Kerana kita tidak mahu ada sesetengah pihak hanya mementingkan untuk mendapatkan populariti. Tetapi walau bagaimanapun tidak mengambil berat tentang SOP apa semua menyebabkan bukan kata lebih membantu tetapi menghuru-harakan keadaan lagi. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyaksikan pengagihan bantuan makanan dan keperluan di Kampung Selupuh, Tuaran. Seramai 150 buah keluarga di Kampung Selupuh menerima bantuan daripada Persatuan Cina Muslim Malaysia, MECMA. Ini adalah inisiatif daripada MECMA Sabah untuk buat program sumbangan food aid di mana dapat membantu masyarakat setempat untuk membantu mereka yang terjejas seperti mereka yang bekerja harian. Pegawai Unit Pembangunan Masyarakat UPPM N12 Sulaman Murni Lamsari mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berterima kasih kepada NGO yang tidak putus-putus membantu penduduk di daerah tuaran. Kita berharap sangat kepada semua NGO-NGO yang ada di negeri Sabah ini agar tampil untuk membantu masyarakat-masyarakat kita di mana mereka berada, dan bagaimanapun kita berharap mereka akan mematuhi SOP yang telah ditetapkan semasa membuat pembahagian lah. Sebelum ini, MECMA Sabah turut mengagihkan sumbangan bantuan keperluan di kawasan zon merah, antaranya Semporna, Tawau dan Kota Kinabalu. Masyarakat harus menghentikan stigma terhadap keluarga dan pesakit COVID-19. Sebaliknya perlu memberi sokongan moral dan kata-kata semangat kepada mereka sekaligus dapat meneruskan kehidupan dan kembali ke pangkuan masyarakat. Timbalan Pengarah Penyelidikan 1 Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Jidon Janaun berkata, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing agar mematuhi prosedur operasi standard SOP sekaligus membendung penularan wabak COVID-19. Saya berharap agar semua masyarakat kita hentikan stigma negatif, kita jangan lagi mencela ataupun memandang negatif pesakit COVID-19 ini. Sebaliknya kita bersimpati dan mendorong mereka agar mereka pulih dan kembali berdiri di atas kaki mereka sendiri dalam kehidupan mereka. Beliau berkata demikian dalam satu rakaman video kepada RTM di Kota Kinabalu. Pelbagai pihak terus memberi sumbangan kepada golongan memerlukan di negeri ini. Disandarkan sebanyak 45 keluarga terdiri golongan fakir miskin di Kampung Sungai Sugut dan Paitan menerima sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ. Sumbangan disampaikan oleh Jawatan Kuasa Khas YNJ Meja Kehormat Datuk Muhammad Rashid Muhammad Tahir mewakili pengurusi YNJ Kenal Alhamratul Johar kepada pengurusi Persatuan Pembangunan Wanita Sugut Sabah PPWSS Norina Adnan di Kampung Selaping, Kota Merudu. Sumbangan berupa wang tunai dan barangan makanan merupakan sumbangan peribadi yang di-Pertua Negeri dan Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Sementara itu dipapar seramai 120 penerima terdiri golongan asnaf, balu, orang kurang upaya OKU, mualaf dan ibu tunggal menerima sumbangan bakul makanan daripada YNJ. Sumbangan disampaikan Timbalan Setiausaha Sulit yang di-Pertua Negeri Awang Damit Pangeran Apung mewakili YNJ kepada pengurusi Masjid Jamik As-Salam Kampung Binoni Papar, Tajuddin Ampuan Abbas. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS akan mengemukakan 3 cadangan kepada Kabinet Negeri untuk meningkatkan industri pelancongan khususnya di Kinabatangan. Menterinya Datuk Jafri Arifin berkata cadangan tersebut ialah pembinaan sebuah kompleks pelancongan di Sukau, menyerahkan pengurusan sungai sepanjang lembah Sungai Kinabatangan kepada Jabatan Hidupan Liar JHL selain menaik taraf infrastruktur pelancongan di Gua Gomantong.
Bagi pembinaan kompleks pelancongan tersebut, kajian akan dilakukan bagi mengenal pasti anggaran kos pembinaan serta keperluan lain. Saya telah berbincang dengan pengarah Jabatan Hidup Liar bersama-sama pegawai kementerian. Kalau boleh cuba mengetengahkan kepada Kabinet Negeri Sabah untuk memberikan laluan sungai-sungai yang berada di sepanjang lembah ini dapat diberikan kepada pihak Jabatan Hidup Liar. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan ke Gua Gomantong di Sukau. Hari sama pengarah Jabatan Hidupan Liar Agustin Tuga. Lebih banyak inisiatif melalui suntikan pelbagai dana diharap dapat diperuntukkan kepada industri kecil dan sederhana IKS dalam Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan Jumaat ini. Memperluaskan lagi peluang ya untuk para IKS dan juga para peniaga untuk bagaimana untuk meraih lebih banyak manfaat daripada pakej-pakej yang telah diumumkan. Kita mengharapkan bahawa kerajaan harus memikirkan bagaimana untuk mengambil inisiatif ataupun mungkin mengambil pendekatan bagaimana untuk meringankan lagi beban para peniaga dan juga IKS yang telah terjejas ya. Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Sabah DPUS Anita Mohamad berkata demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu bercakap di Membakut, Timbalan DPUS Siti Nuraidah Michael berharap kelonggaran dalam urusan pinjaman kepada usahawan IKS dapat diberi pertimbangan. Kerajaan perlu melonggarkan syarat pinjaman, mengurangkan kadar faedah, menyusun semula jadual dan memanjangkan tempoh pembayaran. Sementara itu, Naib Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Negeri Sabah yang juga Ketua Armada Bersatu Keningau Rafi Robert berharap Belanjawan 2021 nanti akan memperuntukkan pelbagai bantuan kepada generasi Y, terutamanya perniagaan dalam talian bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kita mengharapkan kerajaan dapat menyediakan satu peruntukan yang mana untuk belia-belia menjalankan perniagaan selain daripada memberi peluang pekerjaan. Kerajaan juga perlu meneruskan usaha-usaha kerajaan menyediakan peruntukan dana untuk belia memulakan perniagaan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan bantuan 400 bungkusan terdiri daripada barangan makanan, cecair pembasmi kuman dan pelitup separuh muka di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Risiko Rendah PKRC di Dewan Kompleks Sukan Keningau dan Pusat Kuarantin COVID-19 di Institut Pendidikan Guru IPG Keningau di Keningau. Baik, sekian berita pagi Sabah budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Anissa Dolas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.